Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan, kata beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu thalathan. Nabi biasanya, baginda Nabi jilat jari. Baik, okey ustaz, berapa jari yang Nabi jilat? Nabi jilat 3 jari sebab Nabi makan roti. Thalathan dalam riwayat ini datang secara umum 3. Nabi menjilat jari-jari 3. Maksud dia 3 kali ke 3 jari ke? Berdasarkan riwayat-riwayat yang lain 3 jari. Nak jilat 3 kali pun tak apa, 3 jari. Baik, jari mana? Ibu jari, jari tengah kita ni, dengan jari hantu ni, 3 ni. Nabi makan roti kan, 3 lah. Yang mana dulu Nabi jilat? Dalam sepotong riwayat menyebut tengah, nombor 2, nombor 3. Baik. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, qala Syafi'i, al-aklu bi isba'in wahidatin wa bi ithnataini takabburun wa bi thalathati sunnatun wa bi azyadi syarhun. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pun ada berbicara tentang perkara ni. Ini perkara berkaitan dengan warak. Kata Imam Syafi'i, makan dengan 1 jari ataupun 2 jari kesombongan. Makan dengan 3 jari adalah sunnah, dan makan dengan lebih daripada 3 jari adalah ketamakan. Bi azyada syarhun. Baik. Yang ni sebab kebiasaan budaya orang Arab, mereka makan memang dengan makan roti 3 jari, kan? Kita kalau makan 3 jari bukan tak boleh, cuma lambatlah sikit nak pi. Kan? Jadi susahlah. Budaya kita boleh kita makan 5 jari. Dan apa maksud perkataan Imam Syafi'i ini? Boleh makan 3 jari roti, yang nak kepai dengan 5 jari nak telah masuk tu tanda tamak, akhlak. Sebab makan roti, kita makan nasi, makan 5 jari tak ada masalah. Sekali Imam Abu Yusuf rahimahullah ta'ala cerita macam mana ulama salaf, macam mana mereka dengan sunnah ni. Zaman mereka pernah berlaku tak pertembungan budaya ni. Imam Abu Yusuf, anak murid kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, sekali beliau ketika duduk untuk makan bersama dengan Harun Ar-Rashid, bila duduk nak makan, maka uhdirat ta'am wa ma'ahum ma'alik, makanan pun dihidangkan. Maka mereka pun bawa mai camca, garpu semua nak makan. Bila tengok tu, Imam Abu Yusuf berkata, jaa fi tafsiri jaddik Ibn Abbas liqaulihi ta'ala wa laqad karramna bani Adam ja'alna lahum asabi'a ya'kuluna biha fa'akala bi asabi'i. Imam Abu Yusuf rahimahullah ta'ala dengan akhlak dia yang begitu mulia, bersama dengan orang yang lebih mulia, maksudnya orang yang dimuliakan oleh masyarakat, pemimpin di kalangan masyarakat, bagaimana dia ajak adab nak menegur. Bila letak makanan nak makan, bawa mai makanan, bawa mai dengan camca-camca mahal di depan, Imam Abu Yusuf kata, wahai Harun Ar-Rashid, Amir Mukminin, aku melihat di dalam tafsir datuk kamu Ibnu Abbas. Rashid, Harun Ar-Rashid keturunan Abbasiyah kan, daripada Abdullah bin Abbas. Aku melihat tafsir datuk kamu Ibnu Abbas di bawah ayat walaqad karramna bani Adam, di bawah ayat Al-Isra ayat 70, sesungguhnya kami memuliakan anak Adam. Di antaranya Allah memuliakan anak Adam adalah ditulis oleh Ibnu Abbas, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, ja'anna lahum asabi'a, kami berjadikan kepada mereka jari jemari untuk mereka makan dengan menggunakan jari mereka. Itu merupakan tanda kemuliaan yang Allah bagi anak Adam. Binatang tak makan dengan tangan, jari, jemari, macam manusia. Bila sebut lagu tu dengan begitu hikmah, fa'akala
bi asabi'i. Kemudian Imam Abu Yusuf rahimahullah ta'ala pun makan dengan jari jemari. Imam Harun Ar-Rasyid pun terpegun, terpikat dengan akhlak dan menegur. Kan hikmah menegur. Ini ulama salaf. Tak terkesan dengan keadaan. Mereka hadir dalam majlis di depan raja. Rumah raja tu. Bubuh makanan biasalah dengan camca-camca dan sebagainya. Dia pun sebut dengan adab akhlak. Kenapa dia nak makan dengan tangan? Dia makan dengan tangan. Tinggal sekala camca-camca yang dia ada. Harun Ar-Rasyid dengan sendirinya faham akhlak yang dia tegur, macam mana nak tegur. Subhanallah. Ini bagaimana ulama salaf dulu teguh dalam amalkan sunnah ni. Kalau kita tak sebut nanti kita ingat alah itu zaman dulu boleh lah, zaman ni kan. Ini ulama-ulama dulu. Baik. Dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam Darimi rahimahullah ta'ala daripada Ummi Asim qalat dakhala alaina Nubaisyata maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Asim kata, sekali hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Nubaisyah, dia masuk bertemu dengan kami. Wa nahnu na'kulu fi qas'atin. Kami masa tu tengah duk makan dalam satu bekah dihidangkan pada kami duk makan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man akala fi qas'atin falahasaha istaghfarat lahu al-qas'atu. Nabi pun masuk, Nabi pun kata man akala, siapa yang makan di dalam satu bekah makanan, lepas dia makan dia jilat, maksud dia melicinkan bekas makanan tersebut, maka bekah makanan ini akan memohon pengampunan kepada dia. Tuan-tuan, kalau kita makan 30 tahun dengan kita amalkan sunnah ni, tiap-tiap kali kita makan makanan ni Allah jadikan benda yang jamadat, benda-benda yang tak bernyawa ni, Allah Ta'ala berikan kepada benda-benda ni semua kemampuan untuk mohon pengampunan kepada kita. Makan dia, bekah makanan tu doa pengampunan kepada kita. Makan dia, bekah makanan tu doakan kepada kita. Subhanallah. Amalan ni sangat mudah dan kecil ya. Dan kita mendapat doa daripada bekah makanan tu. Dan bukan payah pun. Cuma payah nak ingat. Benda ni tak susah, tapi susah nak ingat. Selalu kita terlupa. Nabi ajak benda ni simple. Makan, lincinkan bekah makanan. Baik, macam mana baginda Nabi SAW jilat jari? Kita sebut tadi kan menyicip jari. Tangan ni macam ni, sisip di sini. Tak payah kita masuk sampai ke dalam tu, kan? Bahagian yang kita makan. 1, 2, 3. Baik, kalau kita makan 5 jari. Riwayat Tabrani, kalau kita makan 5 jari, kita boleh sisip 1, 2, 3, 4, 5. Kita makan nasi biasanya 5 jari lah kan. Jadi kita mula dengan tengah, nombor 2, pertama balik ibu jari, kemudian jari kecil, jari manis. Ini antara cara sunnah. Sangat mudah kan? Benda ni hari-hari kita buat. Pasal apa kita sebut benda ni? Benda ni benda yang kita buat hari-hari dan kita boleh menghasilkan ganjaran. Sehari sekurang-kurangnya 3 kali kita makan. Sekurang-kurangnya. Selebih-lebihnya tak ada had. Ada 5 kali. Tak makan Ustaz, saya ni makan nasi. Kalau makan biskut, sama. Makan kan? Kalau makan biskut, makan. Takkan nak pergi jilat habis dengan plastik. Plastik tak payahlah. Dalam hadis ni sebut qas'ah, bekah makanan. Tak payahlah kita pergi jilat biskut-biskut. Pasal apa? Amalkan sunnah. Yang tu tak disuruh. Yang silap faham. Kan? Kita letak dalam bekah roti. Roti kita letak dalam piring. Bila letak dalam piring dah habis ada sisa-sisa di atas tu. Itu sunnah. Masih sunnah. Kita ambil sisa-sisa tersebut makan. Kan akhlak begitu baik.
Tapi kita nampak kadang-kadang macam lekeh buat benda tu. Apa? Ni tak cukup, pergi ambil lah kat dapur, ada banyak lagi. Dah, Nabi ajak. Ajak anak dari kecil lagi kita ajak menghargai makanan. Kalau kita ajak daripada kecil, satu biji nasi pun jatuh, kita suruh angkat balik, bersih kan? Itu adab. Takkan dia nak buang makanan. Dari kecil lagi kita ajak. Tapi dari kecil kita biasakan benda tu. Kita nampak kecil, kita biasakan makan tak habis daripada kecil sampai besar, sampai ketua melekat perangai lagu tu. Bubuh ya makanan, kira buang. Bubuh dia kena ada dua. Bubuh buang. Kan sikap tu buruk. Kalau kita amal sunnah kan kita mengajak anak kita, bukan anak kita ya, kita mengajak keluarga kita, diri kita, masyarakat kita menghargai makanan tersebut. Kita terselamat daripada membazir. Kalau dah biasa budaya lagu tu, makan kena bagi habis, dia tak bubuhlah lebih. Tak cukup tambahlah. Tak cukup tambah. Tapi ini akhlak. Ini sunnah. Bila kita lecenkan makanan, subhanallah, bekah makanan tu kalau kita makan 5 kali mohon pengampunan kepada Allah Ta'ala untuk orang yang makan. Allahu Akbar tuan-tuan. Sikit lagi.